Oi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Hari ni sahabat-sahabat, ada satu video ni memang gila babun Ini daripada Indonesia Memang gila babun betul lah. Kita ni itulah kalau tak ada otak tu jangan bercakap. Bila kita bercakap, bila bercakap dalam keadaan otak tak ada, dia menyebabkan fitnah kepada agama ni. Orang ni saya selalu sungguh. Habib dia dakwa dia keturunan Nabi. Dia ni antara orang yang saya sangat banyak buat reaction terhadap dia. Dan kali ni dia bagi satu kenyataan lebih teruk. Kenyataan dia lebih parah. Banyak kenyataan dia yang sebelum-sebelum ni saya dah react. Tapi kenyataan kali ni sangat mengecewakan kita. Kita dengar apa yang dia sebut. Dalam rumah tangga ni ada caranya Nabi SAW mengajarin kita, Bu. Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para isteri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Dia kata kepada wahai isteri, jadilah kamu pelacur kepada suami kamu. Wahai isteri, jadilah pelacur kepada suami kamu. Oi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Sejak kapan Nabi Muhammad mengatakan jadikan istrimu sebagai pelacur? Sejak kapan? Ya, di mana dalilnya? Apakah ada di Al-Quran atau hadis? Ya, orang ini bicara seenaknya. Ya, ia mengatakan ibu-ibu di dalam isi ceramahnya pelacur. Kata yang tidak pantas, apalagi di depan umum. Coba bayangkan kalau istri Anda dikatakan pelacur. Bagaimana perasaan Anda? Itu kenyataan daripada kononnya Habib ini. Yang mana Habib seperti ini, bila kita minta dia orang buat test DNA untuk membuktikan mereka Habib, mereka tak mahu. Tapi berceramah, bagi kuliah merata-rata, tanpa perlu buat study dulu, kemudian berikan kenyataan yang merepek, itu mereka suka. Mereka mahu sahaja. Inilah yang berlaku apabila orang tak study dan orang suka untuk buat dakwaan sendiri. Dia dakwa kepada Nabi SAW. Nak pergi kata apa dekat sini? Dia nak suruh orang pergi sebut bahawa diri isteri kena jadi seperti pelacur. Demikianlah yang ada dalam GISB. Iaitu mereka dahulu pernah mendapat fatwa daripada Ummu Jah untuk melayan suami mereka seperti pelacur. Sampai ada kelab taat suami. Ada pula majlis-majlis yang terpaksa pakai baju linggerin, orang muda, orang tua. Belajar untuk jadi pelacur untuk kepada nak bagi puaskan kepada suami. Ini semua merepek dan semua meraban. Ini semua pendustaan dan penistaan kepada agama. Apatah lagi apabila dia telah mendakwa perkara ini datang daripada Nabi SAW. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang sahih, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku secara sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Yang disebutkan oleh Nabi ni, dia bukan diriwayatkan oleh satu orang saja. Dia diriwayatkan oleh ramai para sahabat, lebih daripada 70 orang sahabat meriwayatkan satu hadis ini, iaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini dianggap sebagai hadis mutawatir. Hadis yang sangat-sangat dipercayai, sangat-sangat sahih yang berada peringkat tertinggi. Mustahil ia adalah pendustaan kepada Nabi SAW. Hadis ini sebut, siapa yang bohong atas nama Nabi secara sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Orang seperti Habib yang kita dengar tadi, video dia tadi, orang yang tak bertanggungjawab. Sebut tentang Nabi ikut suka hati dia saja. Dan ini berlaku kepada ramai orang. Mereka sebutkan tentang apa perkara yang dianggap sebagai agama, tetapi mereka keluarkan daripada buah mulut mereka sahaja, tanpa mereka buat semakan terlebih dahulu. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa kullu ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia ni jenis sebut semua benda yang dia dengar. Ini semua perkara-perkara yang merosakkan. Dahlah dia riwayatkan hadis palsu, dia ceritakan cerita palsu, kemudian dia bawa dakwaan yang berbahaya. Suruh jadi orang perempuan ni jadi pelacur. Sampai ke tahap dia sebut ni, wahai ibu, pelacur. Gila ke tak gila benda macam ni? Kita mencegah pelacuran. Bahkan pelacuran dianggap sebahagian daripada dosa-dosa besar. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Kabair wa Tabi'in Maharim.
Buku yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah yang mengumpulkan 76 dosa-dosa besar. Buku tersebut telah menyenaraikan perbuatan pelacuran ini adalah perbuatan yang berdosa besar. Anda boleh pergi dekat santailmu.com, anda boleh dapatkan dekat situ. Ini berat. Bila dakwah macam ni, dakwaan yang berat. Dulu GISB pernah buat perkara ini. Pernah buat. Saya berharap mereka telah pun bertaubat kepada Allah. Itu yang jadi pengajian tentang seks suci Islam, SSI, seks suci Islam. Tapi dulu mereka pernah melakukannya. Bos mereka pada waktu itu, iaitu Ummu Jah, pernah mengajak orang, bukan takat ajak saja, tapi dia orang ada buku, dia ada modul untuk ajak orang ke arah tu. Tapi itu dulu kita berharap mereka telah bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan berkenaan lagi. Tetapi apabila video-video seperti video Habib tadi yang ajak orang bagi tahu kepada perempuan untuk jadi pelacur kepada suami, ini tidak boleh diterima oleh agama. Daripada sudut syariatnya, agama tolak sungguh-sungguh dah dalam bab pelacuran ni. Tiba-tiba sang Habib bawa lagi kenyataan seperti itu. Ini menunggang agama. Saya tak tahulah apa yang mereka nak. Sahabat kita Rami Maizatul Azlin, dia kata, Ustaz, yang Habib palsu tu, dia tu pernah main pelacur. Dia kantoi dalam bilik hotel dengan perempuan lain. Ini saya tak tahu. Yang tu kena pergi rujuk balik lah. Tapi cuma kadang-kadang isu begitulah. Ustaz-ustaz ni juga kadang-kadang dia terpalit dengan perkara-perkara seperti itu. Tapi biar pilah isu itu saya tak tahu. Jadi saya tak nak bahas. Tetapi kita nak sebut pada perkara yang penting. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sebut satu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kita sebut bahawa kita tak boleh sebut tentang sesuatu perkara ikut suka hati, macam tu juga bila kita sebut tentang Nabi SAW. Tak boleh sesuka hati. Nak kata Nabi suruh sebut isteri, nak ajak isteri untuk jadi pelacur. Ini adalah pembohongan. Cuba buktikan dahulu itu adalah sabdaan Nabi. Walaupun memang kita confirm 100%, awak tak boleh buktikan. Awak tak boleh buktikan yang Nabi SAW menyebutkan hal berkenaan. Tapi kadang-kadang itulah yang berlaku dalam fitnah media sosial. Sampai hari ni, benda-benda macam ni, orang sebarkan ikut suka hati saja. Tetapi apa yang berlaku kepada orang yang menyampaikan kebenaran, sebahagian daripada orang yang menyampaikan kebenaran pula yang telah diambil tindakan. Hari ini sangat mendukacitakan apabila saya mendapat berita, lagi seorang Ustaz Sunnah, Ustaz Dr. Abdullah Yassin, beliau telah dipanggil ke pihak Jabatan Agama untuk didakwa. Padahal yang dia sebutkan itu tidak adalah ajaran sesat. Tidak ada ajaran sesat langsung. Tidak terbukti ajaran sesat langsung. Bahkan memang tak ada punca ajaran sesat langsung. Tapi cuma isunya kadang-kadang isu teknikal. Isu tauliah. Tapi saya tak pastilah isu tauliah tak tauliah. Tapi diorang pun mengajar bukan dekat masjid pun. Kadang-kadang itulah. Orang kita ambil tindakan tu kadang tak fikir juga. Tapi tak apalah. Sekiranya benar itu daripada sudut teknikal ada problem, kita perbaikilah segi teknikal berkenaan. Tetapi begitu keadaan. Apabila orang yang menyampaikan kebenaran, mereka pula yang ditutup mulut mereka. Itu yang kita cuba untuk sebutkan hari ini. Bila kita sebut tentang kebenaran, akan ada orang yang tak suka dengan kita. Tapi, kita kena sebut juga. Sebab kerja kita adalah kerja membawa kepada kebenaran. Mengajak kepada kebenaran. Mengajak kepada agama Allah yang disebut sebagai pendakwah. Dakwah kita kena macam tu lah. Orang tekan macam mana dan sebagainya, kita kena jalan juga. Sebab ini kerja kita. Dan inilah yang akan kita jawab di hadapan Allah. Dan perkara paling penting, apabila kita tidak bekerja, tidak menjawab, tidak menyebutkan, maka akan berlaku kerosakan demi kerosakan tanpa henti. Saya tengok tadi ada komen daripada sahabat saya, Abang Hadi. Kawan lama saya sungguh-sungguh. Saya sampai hari ini menganggap bahawa beliau adalah sahabat saya. Abang Hadi, walaupun ada banyak perkara yang saya dan Abang Hadi tak setuju. Saya tak setuju dengan Abang Hadi tak setuju dengan saya. Tetapi kita tidak pernah berhenti menyebutkan tentang kebenaran. Teruskan menyebutkan tentang kebenaran. Kerana kebenaran itu akan
bersinar sama ada kita yang menjadi mata rantainya ataupun tidak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, kebatilan akan terhapus. Kebatilan akan terhapus. Dalam keadaan kita sama ada kita menjadi mata rantai perjuangan dakwah ataupun tidak menjadi mata rantai perjuangan dakwah. Akan merak. Sebab tu sahabat-sahabat, isu seperti yang disebutkan oleh pendakwah Habib daripada Indonesia ni perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Orang kadang-kadang dalam media sosial ni, dia orang dengar tu dia percaya. Benda yang merepek, meraban, asalkan dia lilit serban punya besar, hang boleh terima saja. Asalkan nampak macam looks Islamik. Padahal apa yang dia bawa itu belum tentu lagi kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal min muddakir? Maksudnya, sesungguhnya kami memang memudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Adakah sesiapa yang mahu mengambil pelajaran? Allah ulang ayat ini 4 kali dalam surah Al-Qamar, tuan-tuan. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Allah tegaskan 4 kali faham Al-Quran itu sangat mudah. Tapi kenapa kita kata susah? Ayat tu tak silap. Kitalah sebenarnya yang silap. Kita guna sistem yang tak sesuai, tuan-tuan. Anda belajar part-time bahasa Arab Al-Quran, tapi guna sistem pembelajaran full-time macam kami dulu belajar di sekolah. Sebab tu dia jadi susah. Itulah yang menguatkan semangat kami untuk susun sistem mudah ini khas untuk anda. 25 tahun kami ambil masa untuk menyusun dan memperbaikinya hingga ia menjadi mudah seperti hari ini. Jom kita faham bahasa Arab Al-Quran dengan sistem Al-Furqan. Kita bantu Ustaz Syihab memandaikan umat dengan Al-Quran.